Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Okey, alhamdulillah. Tajuk perbincangan kita pada kali ini adalah adab bergaul dengan jiran. Adab bergaul dengan jiran. Dan di dalam pembelajaran kali ini kita akan tengok berkaitan dengan apa pengertian jiran, kemudian uh, adab-adab berjiran, perkara yang boleh menyakiti hati jiran ataupun kemudian hikmah mengamalkan adab berjiran dan keburukan mengabaikan hak-hak jiran. Okey, kita teruskan. Okey, kita tengok yang pertama. Okey, pengertian jiran. Okey, pengertian jiran ni, jiran itu ialah orang yang tinggal bersebelahan atau berdekatan dengan rumah kita. Maksudnya, kalau kita tinggal di satu-satu tempat, orang yang di sebelah rumah kita, orang yang tinggal berdekatan dengan rumah kita, itu adalah jiran kita. Ataupun hak jiran ini, mana haknya? Jiran itu adalah orang yang tinggal 40 buah rumah di depan kita, di tepi rumah kita, di tepi kiri, tepi kanan 40 buah rumah dan di belakang 40 buah rumah. Okey. Itu pengertian jiran. Okey, seterusnya tengok adab berjiran. Okey, apa adab berjiran? Antaranya ialah ziarah menziarahi, saling menegur, bertolak ansur, sentiasa menghulurkan bantuan, menjauhi hasad dengki, dan memelihara kehormatan dan harta jiran. Okey, ini adalah antara adab-adab kita berjiran. Okey, antara adab-adabnya adalah ziarah menziarahi. Kita kena tahu keadaan jiran kita sekiranya um, ada apa-apa, mereka sakit ke, kena ziarah mereka. Okey, kena ziarah jiran kita. Kemudian biasanya ziarah ni dilakukan pada waktu hari raya ataupun ada kenduri kendara, pergilah menziarahi jiran kita. Okey, kemudian kena saling tegur menegur di antara satu sama lain, kita dengan jiran kita. Jangan sampai kita tak kenal siapa jiran kita tu. Orang yang tinggal di sebelah rumah pun kita tak kenal siapa dia. Kemudian bertolak ansur. Okey, bertolak ansur, ada apa-apa yang berlaku, kita ada masa kita kena mengalah, ada masa jiran juga kena mengalah. Okey, kemudian sentiasa menghulurkan bantuan sekiranya mereka memerlukan dan menjauhi hasad dengki. Jangan ada hasad dengki di antara kita dengan jiran. Kemudian memelihara kehormatan dan harta benda jiran. Kena jaga harta mereka, kena jaga kehormatan mereka, jangan buka aib jiran, jangan akan merosakkan harta jiran. Okey. Kemudian seterusnya kita tengok kepada perkara-perkara yang boleh menyakiti hati jiran. Apa perkara yang boleh menyakiti hati jiran? Okey, antaranya ialah suka menunjuk-nunjuk. Yang kedua, sombong. Kemudian mengumpat. Okey, membuang sampah di halaman rumah jiran. Membuat bising tanpa menghiraukan jiran. Merosakkan harta benda jiran. Okey, dan tidak menghormati jiran. Okey, ini adalah di antara perkara-perkara yang boleh menyakiti hati jiran. Sama ada kita buat kepada jiran kita ataupun apatah lagi kalau jiran kita buat kepada kita. Okey,
Antara perkara yang boleh menyakiti hati jiran, ini perkara yang kita tak boleh buat. Yang kita tak boleh buat sebab kita akan boleh menyakiti hati mereka. Okay, yang pertamanya suka menunjuk-nunjuk. Ada apa-apa suka je tunjuk tayang je kan. Sengaja tunjuk-tunjuk. Okey, kemudian sebab kalau kita suka menunjuk-nunjuk ni, kita tak tahu keberadaan jiran kita tu macam mana. Okey, mungkin dia orang pun sama nakkan benda apa yang kita ada tu, tapi dia orang tak mampu. Itu boleh menyakiti dan mengecewakan dia. Okey, kemudian kita sombong dengan jiran, tak bertegur sapa. Lepas tu mengumpat. Okey, mengumpat perihal jiran. Itu juga perkara yang boleh menyakiti hati jiran kita. Kemudian membuang sampah di halaman rumah jiran. Okey. Contohnya dekat kawasan rumah kita tu ada je tempat buang sampah, tapi kita nak bersihkan rumah kita sampai kita buang sampah di rumah orang. Tu boleh menyakitkan hati mereka. Kemudian membuat bising tanpa menghiraukan jiran. Okey, kalau siapa yang duduk rumah yang memang antara kita dengan jiran kita tu rumah tu bersebelahan ataupun uh, ada kalau duduk rumah flat ke apa ke, kita ada jiran dekat tepi, jiran dekat atas, jiran dekat bawah. So jangan buat bising, sebab itu boleh mengganggu jiran kita. Kalau pasang radio ke, dengar muzik ke, jangan terlalu kuat sehingga kan orang lain boleh terganggu. Kemudian apa lagi perkara yang boleh menyakiti hati jiran adalah merosakkan harta benda jiran. Okay, kalau kita merosakkan harta benda jiran kita, itu boleh menimbulkan perbalahan, pergaduhan dan menyakiti hati mereka. Kemudian, tindakan menyakiti hati jiran juga adalah dengan cara tidak menghormati jiran. Okay, kalau kita tak hormat pada mereka. So, kita kena saling hormat menghormati supaya tidak menyakiti hati jiran kita. Okey, seterusnya adalah masih lagi dalam adab berjiran, hikmah mengamalkan adab dengan jiran. Okey, apa hikmah, apa kebaikannya sekiranya kita amalkan adab dengan jiran? Okey, yang pertama, hidup tenang dan tenteram. Okey, hidup kita tenang dan tenteram. Yang kedua, mudah untuk meminta bantuan sekiranya kita ada masalah, kita memerlukan bantuan dan pertolongan. Orang ataupun jiran akan mudah untuk hulurkan bantuan kepada kita. Kemudian masyarakat bersatu padu. Okey, kita hidup dalam satu komuniti yang bersatu padu, yang ramah mesra, yang saling hormat menghormati. Okey. Kemudian pelbagai masalah dapat diatasi. So kita dengan jiran kita, sekiranya kita mengamalkan adab berjiran, banyak masalah yang dapat diatasi. Banyak masalah yang boleh diselesaikan. Senang diselesaikan. Okey, seterusnya melahirkan suasana ceria. Boleh melahirkan suasana ceria dalam satu tempat tinggal kita itulah. Okey, taman ke apa ke. Okey, seterusnya dapat menjalin persaudaraan. Okey, dapat menjalin persaudaraan. Kita anggap jiran kita tu sebagai saudara kita. Kerana apa? Saudara mara kita yang lain pastinya hidup di tempat yang lain daripada kita. Ada orang yang tinggal sebelah rumah dia adalah makcik dia, pakcik dia. Tapi kebanyakannya tinggal sebelah rumah kita tu bukannya keluarga kita pun. Tapi kita boleh jalinkan persaudaraan. Kerana apa? Sekiranya kita amalkan adab berjiran ni, kalau ada masalah, sakit ke apa ke, orang yang pertama yang akan tolong kita bukan saudara mara kita yang tinggal berjauhan dengan kita, tapi orang yang di sebelah rumah kita ataupun jiran-jiran kita dulu yang akan datang membantu sekiranya kita beradab dengan jiran. Okey, kemudian disukai oleh Allah dan Rasul. Okey, seterusnya kita tengok kepada keburukan mengabaikan hak jiran. Apa keburukan sekiranya kita mengabaikan hak jiran? Okey. Yang pertama, dibenci Allah dan Rasul. Yang kedua, tiada semangat kejiranan. Yang ketiga, susah mendapat pertolongan. Susahlah kalau kita
mengabaikan hak jiran ataupun kita abaikan adab berjiran ni, kita nak dapat pertolongan pun susah. Orang tak nak tolong kita. Okay? Kemudian masyarakat berpecah belah. Okay? Kau buat hal kau, aku buat hal aku. Tak ada keharmonian dalam kehidupan berjiran kita. Balik masing-masing buat hal sendiri je. Orang sebelah rumah meninggal pun tak tahu. Okay. Kemudian yang seterusnya adalah jiwa kita tidak tenang. Selalu ada hasad dengki. Selalu ada perasaan marah dengan orang. So jiwa kita, hidup kita ni tak tenang. Okey, dan saya rasa sekadar itu sahaja apa yang kita boleh kongsikan berkaitan dengan adab bergaul dengan jiran. Semoga kita menjadi insan ataupun masyarakat yang terbaik dalam menyantuni jiran kita. Okey, wallahu alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.